Inovasi Madi berimpak tinggi, berpotensi dan luar biasa. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana. Kita kembali bersiaran langsung pada tanggal 2 Julai 2020, iaitu bersama dengan hari Khamis pada hari ini. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Kita kembali lagi ke dalam program Tech Talk by Mardi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana, bahawasanya program Tech Talk by Madi adalah program terbaru di Madi, dan baru-baru ini kita telah lancarkan segmen teknologi bersama Encik Jasmi Shah Daud bin Maidin yang telah membicarakan selok-belok teknologi yang terdapat di Madi. Pada hari yang berbahagia ini, saya ditemani oleh tetamu kita, iaitu Encik Latif bin Mustari dari syarikat Miss Linda Food Empire, akan bersama kita berbicara tentang sebuah tajuk yang agak menarik, iaitu dodol bertaraf global. Segmen ini merupakan segmen terbaru di bawah program Tech Talk by Madi, iaitu segmen bicara usahawan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana, jangan lupa sentiasa melihat Facebook Madi Malaysia, dan juga channel YouTube Tech Talk by Mardi untuk mendapatkan maklumat terkini dan maklumat-maklumat yang sebelumnya. Untuk itu, tanpa bicara lebih panjang, saya perkenalkan diri saya Kamrul Zaman bin Ahmad dari program Pembinaan Teknologi dan juga Pembangunan Usahawan. Bersama-sama dengan tim penerbitan yang lain, saya ucapkan terima kasih di atas inisiatif yang agak saya rasa penting kepada Madi dan juga usahawan-usahawan di luar sana. Dan dengan ini saya perkenalkan Encik Latif, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay, bagaimana hari ini? Rasa berdebar ke atau? Rasa berdebar sikit, Okay. tapi ini kali kedua saya talk secara live. Okay. Alhamdulillah, ini pengalaman baru bagi diri saya. Okay. Perniagaan insyaAllah ya? InsyaAllah, Alhamdulillah. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana, sebentar lagi kita akan kembali kepada Encik Latif, dan ingin saya war-warkan bahawasanya para penonton dimohon untuk share atau berkongsi sama Facebook Madi Malaysia, dan juga live streaming ini, video ini bersama dengan saudara mara dan juga rakan-rakan taulan untuk bersama berkongsi ilmu yang kita akan sebarkan. Untuk itu saya teruskan kepada Encik Latif. Dodol merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu di Nusantara dan di Malaysia khasnya. Dan dodol sehingga kini masih disukai ramai disebabkan oleh pelbagai saya fahamkan bahan-bahan terbaru dicampur untuk menarik para pengguna untuk membeli dan juga menjadikan dodol ini sebagai makanan harian. Dengan itu saya ingin berkongsi pengalaman Encik Latif selaku pengusaha dodol yang telah mencapai ke tahap pasaran Eropah. Yang itu sesuatu yang patut Madi banggakan, dan juga usahawan di Malaysia amnya berbangga dengan pencapaian Encik Latif di dalam usaha merancakkan lagi industri makanan di tanah air. Dengan itu saya jemput Encik Latif untuk memperkenalkan diri dan cerita sedikit latar belakang penglibatan Encik Latif dalam industri makanan dodol khasnya. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Kamal sebagai wakil daripada Mardi. Saya Latif bin Mustari daripada Miss Linda Food Empire. Saya adalah pengurus yang menguruskan Miss Linda Empire. Latar belakang saya memang tidak ada dalam food industry. Latar belakang saya adalah auto trade. Dari saya belajar sekolah, dari saya bekerja, hinggalah sampai
Saya ingat hampir 20 tahun saya dalam bidang auto trade. Saya 10 tahun dekat Edaran Automobil Nasional, bahagian pusat servis, dan 3 tahun di Audi dan juga 3 tahun di NZ Wheel. So far saya bahagian technical warranty and department. So saya charge department warranty lah. Itu sebenarnya sedikit latar belakang saya sebelum saya terjerumus dalam industri membuat dodol. Okey, saya dimaklumkan bahawasanya pada peringkat permulaan tu Cik Latif terlibat dengan latihan sangkut di Madi Pendang. Okey. Boleh ceritakan sedikit pengalaman peringkat awal bersama dengan Madi Pendang Okey. dalam latihan sangkut? Sebelum saya terlibat dengan Madi Pendang, saya lebih kurang 9 tahun dulu saya membantu orang tua saya. Bermulanya perjalanan baru pasal dodol ni adalah saya membantu orang tua saya untuk mengembirakan hati dia. Sebab arwah orang tua saya dia peminat dodol. Dia memang suka dengan dodol ni dan dia yakin dodol ni boleh dipasarkan meluas. Jadi untuk dia dah berumur, jadi saya kira kacau dodol waktu tu manual. Memang kata orang kita pakai tangan, gunakan tenaga yang masak 7 jam, 8 jam, cara lama. Jadi saya tak sampai hati nak tengok orang tua saya buat sendiri kan. Jadi saya waktu tu ada bengkel. Lepas bengkel saya bantu orang tua saya untuk kacau. Memang dari petang sampai ke malam saya buat. So yang pasarkan orang tua saya just di kampung apa semua. Selepas tu dari segi bila saya buat secara tradisional, saya mengalami sesuatu yang tidak baguslah dari segi ketahanan dodol tu sendiri. Jadi sebelum saya pergi kursus tu, saya mencari solution. Bagaimana nak mengatasi dodol tu daripada berkulat dari segi macam mana nak ketahan lama. So apa yang saya buat, saya datang ke Mardi. Pada 2016 dalam bulan 12 saya jumpa dengan satu pegawai Puan Nur Hafizah. Saya berjumpa dia untuk minta khidmat nasihat. Dan dia bagi khidmat nasihat apa semua pada saya dan dia bagi contact number pada person in charge Encik Karumazaman Ahmad yang mengajar dodol enzim pendang. Daripada situ saya telefon Encik Karumazaman untuk mendapat khidmat dia. Tunjuk ajar apa semua dan kebetulan waktu tu Maha 2016 Encik Karumazaman bertugas di Maha. Saya berjumpa kat Maha. Waktu tu kita orang berjumpa dalam 2 jam, 3 jam. Kita orang bercerita apa masalah saya, dodol saya, kenapa berkulat, apa semua. So dia tanya saya, berminat tak untuk berkursus test bed dekat Pendang? Saya cakap, saya sangat berminat. Sebab saya mencari solution bagaimana nak mengatasi masalah saya. So dari situlah bermulanya saya pergi ke Pendang berkursus dan saya berjumpa. Dan Alhamdulillah bila saya berkursus dodol enzim, apa kebaikan dodol enzim, apa kelebihan dodol enzim, apa semua, saya cukup tertarik. Dan masa tak lama, pada bulan 3 2017, saya ambil kursus test batch sebab waktu tu permohonan ada berperingkat-peringkat, ada juga usahawan lain yang belajar untuk buat dodol. Jadi tunggu turn lah. Turn saya sampai bulan 3. Alhamdulillah bulan 3, kalau tak silap saya dalam 21 bulan 3 2017 saya pergi kursus. Dari situ saya dapat tahu bagaimana nak memproses dodol enzim. Itu permulaan. Sebuah kisah yang agak panjang dan menarik. Saya pastinya Encik Latif orang kata berpuas hatilah dengan credibility dan juga layanan oleh pegawai-pegawai Madi. Sangat berpuas hati. Sangat. Terima kasih. Untuk itu kita kembali lagi selepas ini bersama Encik Latif. Dengan itu saya mohon kepada penonton di luar sana untuk like dan juga share Facebook Madi Malaysia dan juga YouTube Tech Talk by Madi. Okay.
Okay, kepada penonton di luar sana, jika ada soalan boleh ajukan kepada kami, sebarang komen dan juga saranan yang berminat. Kami akan cuba kongsikan bersama-sama dengan para penonton di luar sana juga. Mohon share soalan-soalan para penonton di ruangan Facebook Mahdi Malaysia. Okey. Dengan itu kita bersama dengan Cik Latif kembali. Saya ada soalan yang mungkin berkaitan dengan apa yang Encik Latif telah sebutkan sebentar tadi. Selain latihan sangkut, apakah bantuan lain yang diberikan oleh pihak Mahdi, Mahdi Pendang khasnya dan Mahdi Amnya? Okey, sebelum saya cerita apa bantuan dan pertolongan Mahdi kepada saya apa semua, saya nak sambung sikit yang tadi daripada Sila. Mahdi Pendang tu kan. Okey, daripada Pendang kami belajar dengan Faizah, nama dia. Saya biasa nama ni susah sikit nak menyebut. Tak ingat. Jadi saya minta maaf. Okey, memang kami berkursus kat situ, diajar selama 3 hari cara packaging, cara pemprosesan, cara macam bagaimana untuk dua-dua enzim ni bertahan dan apa fungsi enzim tu. Ramai mungkin penonton di sana bertanya-tanya, apa dua-dua enzim? Mungkin dikatakan enzim tu pengawet. Sebab dua-dua enzim, ramai yang tahu dua-dua enzim ni tahan selama setahun. Jadi kat situ bila saya pergi ke Pendang dan berkursus test batch, apa yang diajar oleh Mahdi memang berbeza dengan apa yang saya sangka. Sebenarnya enzim tu adalah pelembut. Sebab kita sendiri tahu bila dodol cara tradisional dia akan berperingkat melalui proses pengerasan. Daripada dia lembut, dia mungkin seminggu, 2 minggu dia akan lembut. Masuk ke 3 minggu, masuk sebulan dia akan makin keras dan akan keras. Bila terjadi macam itu, so produk tu tidak akan tahan lama lah. So kat situ perlunya menggunakan enzim yang telah disukat, yang telah dikaji oleh Mahdi, cara yang betul. Bukannya kita ambil enzim ni suka-suka dia masuk, sebab dia melibatkan suhu, cara pemasakan yang betul, cara penjagaan apa semua. So kat situ kami diajar, dididik daripada awal hingga daripada hari pertama tu kami masak. Memang kat situ ada perkakas untuk masak dodol apa semua, peralatan apa semua. So kami diajar cara memasak dodol hari pertama dan esoknya hari kedua kami diajar untuk memasak dan packaging. Dan mematikan bakteria. Okey, ni yang best ni bila kita tahu pasal bakteria. Dari situ yang terletaknya. So dekat Mahdi ni dia akan ajar cara you dari pakaian, dari gunakan mask apa semua, cara you kendalikan produk untuk mendapatkan ketahanan dan mengelakkan pencemaran. Bila kita kursus pengendali makanan, memang kita diajar untuk mengelakkan pencemaran silang. So benda tu memang telah diajar, dekat sana pun dah diajar apa semua kenapa. Sebab waktu saya belajar di sana pun ada satu usahawan yang buat baulu. Cerita memang dia ikut SOP, cara masak apa semua. Macam kita orang belajar dodol pun ada SOP dia. So yang ni buat baulu SOP. Dan bila pihak Mahdi pergi ke tempat usahawan tu, satu je kesilapan usahawan tu. Tidak menutup mulut je. Jadi macam kita rasa nampak macam remeh benda tu, tapi dia melibatkan pencemaran. Apabila usahawan tu tutup saja mulut dengan mask, dia dah dapat ketahanan tambah lagi 2 minggu. So yang itu dititikkan berat dalam Mahdi apa semua dan saya diajar apa semua. Dan kat situ lepas tu daripada masak, packaging, lepas tu dia ajar cara proses mematikan bakteria, pensuturan dia panggil. Okey, itu dari segi bahasa sains lah yang dia ajar. So kat situ kita tahu bila untuk matikan bakteria, waktu bila bakteria tu membiak, waktu dia paling aktif dan waktu bila kita nak matikan dalam suhu berapa. Itu pentingnya kursus. Kita tak boleh macam suka-suka just buat apa semua. Dia sebetulnya bila kita salah buat, bila kita tak berkursus ataupun tidak belajar menuntut ilmu yang dengan yang betul, kita akan merosakkan produk tu. Bukan menambah baik kan, tambah menjahanamkan. Begitulah. Itu sebab sedikit je agak pedang. So saya memang tertarik sangatlah bila benda tu.
So Encik Latif, ilmu dan juga kursus atau latihan tu sangat penting ya Ya, dalam orang sangat kata memantapkan asas pemprosesan makanan atau bidang makanan yang kita ceburi. Okey. Sebuah perkongsian yang menarik. Saya nak tanya Encik Latif, jika tidak keberatan, berapakah jumlah pendapatan tahunan sebelum dan selepas mendapat latihan tujuh ajar dan juga menggunakan teknologi yang dibekalkan oleh pihak MADI? Okey, waktu mula-mula waktu tu saya buat secara tradisional. Semestinya saya cuma buat waktu hari raya. Bila hari raya tu memang saya tak boleh buat daripada awal. Okey, 1 bulan 2 bulan awal memang tidak boleh sebab ketahanan tu tak ada. Jadi saya kena buat seminggu atau 2 minggu sebelum raya. Jadi dengan kerja yang teruk, cara yang manual, 8 jam apa semua, tapi saya lalui juga, saya buat juga. Memang pendapatan tu average dalam 6,000. Tapi cuma bila time hari raya sahaja. So untuk pasaran ke besar memang tidak dapat dilaksanakan lah, disebabkan jangka hayat tu pendek. Sebab kita nak kekalkan rasa dodol yang warisan kita daripada nenek moyang kita. Jadi menggunakan santan yang banyak, gunakan gula Melaka apa semua. Jadi kat situ santan sendiri kita maklum memang ada berisiko tinggi. Jadi bila saya selepas berkursus, tu yang tadi pendapatan lebih kurang 6,000 sebelum berkursus. Selepas saya berkursus dengan MADI pasal dodol enzim, alhamdulillah, so saya boleh buat produk lebih lama dan lebih tahan sebab dodol enzim ni tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa perasa, dia boleh tahan setahun. Ya, bila dah tahan setahun tu saya dah boleh merancangkan ke mana saya nak pasarkan dan berapa banyak saya boleh buat production. Jadi alhamdulillah mula tahun 2018 saya mula dalam average sebulan 15,000. 15,000 ke 30,000. Dan dijangkakan sebab lepas saya dapat persijilan untuk membuat dodol enzim, saya dah dapat ilmu apa semua, saya kena pergi satu peringkat lagi untuk mendapatkan sijil mesti dan halal. Dan saya baru dapat sijil halal ikutkan semalam 1 hari bulan 7 saya baru dapat kelulusan sijil halal, alhamdulillah. Dan semalam juga saya dah meeting dengan marketing department dan kita punya target lebih daripada yang ada sekarang. Satu pencapaian yang terbaru yang diraih oleh usahawan MADI. Kita bersyukur di atas pencapaian beliau dan kita berbangga dengan pencapaian beliau. Ya Cik Latif, kita bicara soal dodol ni, kalau setakat bercakap saja dia tak memberi impak yang besar. Boleh Cik Latif jelaskan bilangan jenis produk dodol yang Cik Latif telah hasilkan atau mungkin bakal hasilkan, dan mungkin kita boleh cuba untuk lihat beberapa contoh yang ada di sini. Sambil tu saya boleh cuba Cik Latif? Boleh. Okey, sambil tu saya nak berkongsi. Boleh ke saya teruskan? Ya, terus. Okey, saya nak berkongsi sedikit untuk pengetahuan, mungkin ada usahawan-usahawan baru yang di luar sana. Okey, selepas kita berkursus pun di dalam MADI, okey, terus buka dalam tu. Dalam tu ada berapa 3. So ini ada contoh. Packaging agak menarik, mudah dibawa ke mana-mana. Dan ini untuk pasaran tempatan dan juga antarabangsa, Cik Latif. Kita dekat untuk pasaran tempatan dengan antarabangsa, kita lebih pada fokus kehendak customer kita. Macam customer kita nak packaging yang bagaimana apa semua, so kita akan ikut. So marketing department akan berjumpa dengan usahawan kita untuk bagaimana nak buat. Contoh nak buat untuk hamper, untuk corporate gift apa semua macam ni. Ni adalah, kalau saya boleh berkongsikan, ini adalah untuk corporate gift Hotel Four Seasons.
setiap bilik untuk mengalu-alukan customer datang ke Malaysia. Welcome to Malaysia. Dan di dalam bilik tu ada dodol dan dia rasa. So kita memperkenalkan pada pelancong-pelancong luar negara, sebetulnya dodol adalah satu produk yang sedap dan menarik. Saya sedang rasa dan saya dapati memang produk dodol yang dihasilkan oleh Encik Latif menggunakan teknologi MADI, iaitu dodol menggunakan enzim, sangat lembut dan packagingnya pun amat praktikal untuk dibawa ke mana-mana, dan anak-anak sekolah pun boleh bawa, dibekalkan dodol ni. Saya rasa sebuah makanan yang berkhasiat ya. Okey, untuk yang Cik Kamal makan ni adalah dodol kopi. Kopi. Okey, Ya, dodol rasa kopi ni sebetulnya ada beberapa peminat yang macam pemandu lori. Dia seronok sikit kan ni Oh, cerita. ya, Okey, pemandu lori ni dia boleh bawa lori daripada dia makan yang lain. Apa yang dibagi tahu feedback yang saya dapat adalah dodol kopi ni bila dia makan, dia menambahkan tenaga dan tidak rasa mengantuk. Itu yang dari feedback daripada pemandu-pemandu lori. So apa yang kita buat kecil-kecil macam ini ada tujuan dia. Satu, kat sini ada tempat potong. Kita mudah just koyak je, just makan. Jadi bila kita makan macam ni dengan produk yang by kg, sebab sebelum ni dodol kita sendiri tahu adalah jual by kg besar-besar. So bila kita potong tak habis, separuh lagi rosak. Betul. So saya ubah dengan kecil dan mudah untuk customer merasa. Jadi koyak dan makan. Misalnya kalau nak macam berjogging, bawa apa semua. Sebab kita tak ada bahan pewarna pengawet. Sebab kalau macam dodol durian pun dia tak ada. Kalau macam ada dekat tengah pasaran dia berwarna kuning yang kita sedia tahu kan. Tapi macam saya tak ada. Saya tidak meletakkan pewarna dan merasa. Kita dodol durian, kita gunakan durian di 24. Di 24. Yes, kita gunakan isi durian. Dan untuk kita ada 4 perasa yang Miss Linda Food Empire sediakan adalah perasa dodol original, dodol durian, dodol kopi dan dodol labu. Yang kopi dengan labu ni kira barulah untuk R&D, dan kita akan ada R&D berterusan produk-produk pasar berkaitan dengan dodol lagi. So far, alhamdulillah feedback daripada customer, feedback daripada pelancong apa semua memang banyak sekali. So far Jepun, sepatutnya saya bulan 7 ni saya pergi Jepun sepatutnya, tapi kita mengalami COVID. Suasana COVID. So kita tengok tahun depan, insya-Allah kita. Dan saya ingin berkongsi lagi sedikit bila pasal produk macam ni kan. Sini packaging yang kita adalah macam packaging yang ni 500 kg. So kita buat packaging. Untuk dia macam ni lah, dia dodol tetap sama dodol. Tapi kita nak nampakkan kelainan. So kita jadikan dia menarik dari segi packaging. Jadi untuk usahawan di sana yang di luar sana, titik beratkan packaging. Dan satu lagi, customer target. Macam saya target is corporate. Lebih pada saya corporate, dan ada juga yang saya bagi dengan orang kampung apa semua. Tapi saya lebih pada corporate. Bila corporate macam ni, packaging dia very, memang kata orang tengok macam wah, tanpa sangka dodol yang macam ni. So yang ini adalah contoh yang dibekalkan ke hotel-hotel lah, saya difahamkan Encik Latif. Yang hotel banyak yang begini. Yang bentuk yang mudah. Sebab hotel dia banyak terletak kat bilik. Bila macam ini is corporate. Kalau macam ni kita sampai kepada Madi sendiri. Untuk mungkin ada pelau daripada punya Madi. So Madi akan bagi yang ni. Yang ini pula adalah yang ni saya paling tertarik ni, dan saya sendiri pun bangga dan tak sangka. Produk saya terpilih. Yang ini adalah menti-menti pergi ke luar negara untuk membagi gift pada duta-duta di luar negara. Sebagai cenderamata. Sebagai cenderamata dan memperkenalkan produk-produk tradisional Malaysia. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan label Artisan Grocer. MAG. Saya difahamkan bukan ejen yang terlibat dengan pemasaran. Boleh Cik Latif ceritakan sedikit tentang MAG?
MAG. MAG adalah satu company lantikan daripada Mardi untuk usahawan-usahawan yang berpotensi dari segi kualiti, dari segi packaging dan attitude usahawan itu sendiri. Dia melibatkan keseluruhan. Saya bermula dulu pada tahun 2017 membuat A sampai Z. Bila saya buat A sampai Z, saya pergi meeting kat Penang, balik pukul 2 pagi. Sebab besok dah kena pergi Terengganu lagi, pergi Melaka, pergi Johor. So, saya buat sendiri. Lepas tu saya bekerja pula untuk buat production. Tapi bila saya dah ada peluang untuk dimarketingkan oleh satu syarikat, MAG ni, dan dia buat ni hasilnya yang dia buat marketing, dia pergi ke Hotel Four Seasons, dia yang memasarkan. Jadi saya lebih fokus untuk R&D dan production. So far alhamdulillah bila MAG memasarkan memang sangat-sangat tertarik. Dan untuk pengetahuan Cik Kamal, macam produk yang paling jauh kita hantar adalah di Alaska. Customer call dari sana dan kita post ke sana. Dan ada beberapa usahawan, customer yang daripada UK, US, Brunei dan Hari Raya Dubai. Untuk hotel Dubai yang mewah tu pun ada order dengan kita untuk buat hamper. So kita target, insyaAllah semalam saya meeting dan saya kena siapkan beberapa dokumen untuk hantar ke Singapura. So dalam masa terdekat ni lah. So mana produk dodol enzim Cik Latif ni dah sampai ke mata dunia Alhamdulillah dah ada. Cuma sebab documentation tak lengkap, jadi kita tak boleh untuk ekspor. Jadi alhamdulillah saya dah dapat mengadakan. So kita akan ke peringkat yang seterusnya lah. Terima kasih Cik Latif. Nanti kita kembali kepada Cik Latif untuk kepada penonton di luar sana, kita akan adakan giveaway iaitu dodol Miss Linda Food jika penonton berjaya menjawab soalan ini. Soalannya adalah, pada tahun bilakah Miss Linda Food Enterprise, Miss Linda Food Empire menghadiri latihan sangkut di Mardi Pendang? Para penonton boleh memberikan jawapan di ruangan Facebook Mardi Malaysia dan pihak kita akan memilih pemenang-pemenang. Mungkin bersama dengan Cik Latif akan memilih pemenang-pemenang untuk kita berikan hadiah kepada ni. Nak saya ulangkan soalan lagi? Okey, saya ulang soalan untuk giveaway pada pagi ini adalah, pada tahun bilakah Miss Linda Food Empire menghadiri latihan sangkut di Mardi Pendang di Kedah? Okey. Soalan tu memang kita letakkan di laman sesawang Facebook Mardi Malaysia, so boleh lihat di situlah. Soalan ni adalah daripada penonton. Okey, mungkin saya boleh ajukan soalan ni kepada Encik Latif. Berapa lamakah enzim, mungkin saya ni produk dodol enzim ni boleh bertahan? Okey, alhamdulillah selepas mendapat ilmu dan bimbingan daripada Mardi, dodol enzim ni tanpa bahan pengawet kita dapat ketahanan setahun. Dan saya di Miss Linda Food Empire, kita tidak hanya berkata-kata macam, oh ni produk boleh tahan setahun ke apa, tak. Kita terus masuk lab, mana kat lab yang menentukan ketahanan tu. So far saya dah hantar dodol labu, dodol kopi dan dodol original dan dodol durian. Kami dapat ketahanan setahun. Alhamdulillah. Dan situ lagi satu saya nak berkongsi kalau sekiranya ada masa lagi. Sebetulnya di Mardi ni dia ada usahawan bimbingan dan usahawan agropreneur muda. Selepas saya habis di kursus di Pendang, saya datang ke Mardi Serdang untuk mendapat latihan bimbingan untuk menjadi usahawan. Sebab saya dah ada produk, saya dah ada ketahanan, jadi saya nakkan marketing kat mana saya boleh pasarkan. Jadi saya di situ saya datang ke Mardi Serdang. Kebetulan saya jumpa dengan Cik Nizam dan Cik Hafiz di bahagian khidmat pertanyaan di bawah.
kat situ kami bertanya bagaimana untuk menjadi usahawan agropreneur muda. Waktu tu saya muda, sekarang ni masih muda lagi. Okey. Jadi waktu tu masih muda lagi. So dari situ kita bermula usahawan agropreneur muda. Dia ada step memula usahawan agora. Lepas tu usahawan agropreneur muda, lepas tu usahawan bimbingan. Sekarang ni saya dah usahawan bimbingan. Cik Latif, kita ada soalan berkesinambungan daripada soalan tadi tu. Enzim ni akan merubah rasa dodol ke tak? Alhamdulillah tiada. Sebab itu yang fungsi saya tadi cakap. Enzim ni adalah pelembut. Dia tidak merubah rasa dan bukannya untuk ketahanan. Dia adalah pelembut. Sebab kita sedia tahu dan mungkin di luar sana semua pun sedia tahu, dodol yang original, dodol yang dibuat secara tradisional, dia akan keras sampai satu masa. Enzim ni lah yang dia sifat dilembutkan. Cuma kena berkursus di Mardi sebab ada cara untuk memproses dodol enzim. Bukannya sekadar masuk, dia ada dia punya temperature, SOP dia punya SOP dia. Dan Mardi akan bagi SOP itu bila kita berkursus. InsyaAllah. Kepada para penonton di luar sana, mohon like, share Facebook Madi Malaysia dan juga saluran YouTube Tech Talk by Madi bersama-sama dengan keluarga dan juga rakan-rakan anda untuk sama-sama kita berkongsi ilmu yang saya rasakan amat bermanfaat kepada kita semua yang ada di studio ini dan juga di luar sana. Para penonton boleh teruskan dengan soalan kalau ada sebarang pertanyaan, komen atau pandangan yang saya rasakan Cik Latif tidak akan lokek untuk berkongsi dan bersama-sama mencurahkan segala pengalaman beliau sepanjang mengusahakan produk dodol enzim ini dan juga dalam perniagaan. Cik Latif, saya difahamkan jugalah ada cerita-cerita suka dah jatuh bangun dan bangun, ialah begitu. Bagaimana tu pengalaman Cik Latif sendirilah dari hati Cik Latif kepada para penonton di luar sana? Okey, macam saya adalah, tapi tidaklah macam mengganggu saya sangat. Sebab bagi saya bila kita dalam keadaan jatuh ataupun gagal, itulah ilmu. Sebab cuma bila saya buat waktu mula-mula saya belajar, selepas belajar tu saya saya buat A sampai Z. Saya lah buat marketing, saya lah buat production dengan keadaan kewangan yang sedikit. Jadi saya tak boleh buat team. Bermakna saya tak ada staff apa semua. So jadi apa yang saya buat, saya lah pergi. Itu yang tadi saya cakap, sampai balik pukul 2 pagi. Yang macam ni dulu pahit je kan. Saya bermula pasal packing ni saya tempah khas lah. Sebab kat pasaran tak ada. So daripada packing yang besar, saiz yang ada kat pasaran, apa yang kami buat, kami seal 4 dan kami potong. Lepas tu kami tak ada mesin vacuum. Sebab bila kursus tu memang ada mesin vacuum, tapi dengan keadaan saya tak ada dan saya tak nak mengalah, saya buat. Apa yang kami buat, kami urut. Bila kita masukkan dodol dalam plastik, so dia ada ruang-ruang udara. So apa yang kami buat, kami urut untuk buang udara ni, mengurangkan paling kurang. Seboleh-boleh yang paling kurang kami urut, kita buat. Jam sekarang cantik sebab kita ada vacuum. Dah ada mesin vacuum, saya ada, alhamdulillah lah ada mesin vacuum apa semua. Tapi saya jenis orang tidak suka mengalah. Jadi kita buat. Tapi dengan satu kawah, sebab saya lebihkan kepada kualiti. Saya bukan lebihkan pada kuantiti. Saya masak satu kawah hanya 14 kilo ke 15 kilo saja. Sebab saya nakkan dia punya rasa tu sama. Kualiti kelembutan, halus dia punya tekstur apa semua tu kita jaga. Macam santan saya pun, saya pilih yang terbaik, kelapa. Kita pilih yang cukup berkualiti untuk rasa lemak apa semua. Satu kawah, bayangkan ya, waktu tu saya tahun 2017, kita orang buat satu kawah dari pagi packing sampai pukul 2 pagi.
hari-hari dengan tak cukup tidur, besok buat lagi. Itu memang pahit. Lepas tu gembira dia apabila kami dapat peluang untuk menjadi vendor MAG, dan lepas tu kami dapat nampak perkembangan dia. Macam hotel-hotel, corporate order apa semua, hamper apa semua pada 2018. Memang kita dapat order saja untuk hamper waktu hari raya dekat 1 tan lebih. Dekat 1000 kg lebih. Dan sepatutnya tahun ni banyak, dekat 3 tan. Tapi disebabkan COVID adalah cancel order. Agak banyak jugalah. Tapi yalah, kita berjalan juga sebab benda ni dari benda yang tidak disangka-sangka kan. So kita jalan. Okey, Cik Latif, kita ada soalan daripada para penonton di luar sana. Soalannya adalah berapa besar market dodol di pasaran dan adakah Cik Latif dapat memenuhi kehendak pasaran tersebut? Okey, untuk masa ni kekuatan kami untuk sebulan adalah 2 tan. 2 tan. 2 tan dengan staff saya, dengan peralatan yang sedia ada. Sekiranya ada permintaan tinggi, kami akan membesarkan lagi. Dan cita-cita saya nak ada sampai ada kilang besar. InsyaAllah apa yang permintaan kita akan kenali. Lepas tu dengan ada dorongan daripada pihak Mardi, dengan agensi-agensi lain, kita akan pergi bersama. So far setakat ni kita masih mampu untuk mengadakan dodol atau permintaan. Bercakap tentang resepi, resepi dodol enzim Cik Latif dah kongsikan dengan kita. Sekarang saya balik kepada Cik Latif sebagai usahawan bimbingan di Mardi. Apakah resepi kejayaan Cik Latif? Untuk kita jadi usahawan, saya nak berkongsi lah pada usahawan yang baru macam saya, yang betul kalau start daripada zero, mana saya memang daripada bawah sekali, memang daripada tak ada, daripada auto trade pergi ke F&B. Biasanya kita jadi usahawan ni, apa yang kita dengar selalunya adalah marketing. Sale cari duit. Betul benda tu, bukan saya nak nafikan, salah. Betul, bagus. Sebab bila ada duit, baru kita boleh buat produk apa semua. Tapi biasanya usahawan macam saya dulu masa memula pun, saya lupa untuk membina syarikat. Ini yang amat penting yang kena ada. So bila saya dapat macam tu, saya berkursus dan bimbingan daripada Mardi dan ada beberapa agensi macam, sebetulnya macam usahawan boleh dapat kursus keusahawan ni banyak daripada agensi kerajaan. Contoh, kalau saya bolehlah bercerita untuk masukkan sedikit, macam Mara adakan kursus keusahawanan, Mara kalau macam saya, Suara Kewangan, Mara Selangor kan. So tempat satu Malaysia ni ada Mara, apa semua boleh menjadikan kursus. Begitu juga Mardi. Kat Mardi boleh ambil teknologi. Sebetulnya saya tertarik dengan satu baulu telur itik. Ini sebetulnya produk kat Perlis. Dia lembut. Tapi bila saya pernah juga nak belajar dulu ni, tapi kan orangnya dah berumur apa semua dan tidak ada anak yang bawa. Sebab orang ingat produk tradisional ni market kecil. Sebetulnya sangat besar. Tu yang saya cakap lah untuk saya kongsi daripada usahawan tu, bila kita untuk membina syarikat dan berniaga, sale kita utamakan dan syarikat pun diutamakan untuk membina syarikat. Lepas tu dalam marketing pun ada 3 sebetulnya. Saya cerita pecahan lah. Ini sebetulnya kalau nak cerita dia akan agak panjang. So saya just dalam marketing ada 3 yang perlu kita buat. Satu adalah marketing produk. Satu lagi adalah marketing diri, iaitu owner, dan satu lagi adalah marketing syarikat. Tempat ni, marketing ni adalah tempat yang berbeza-beza. Itu cara kita membina syarikat. Baru kita ada future untuk pergi step ke step. Ada soalan daripada penonton di luar sana, Cik Latif, daripada Tan Fok Min. Soalan dia, berapa lama dodol boleh disimpan dan apakah cara simpan yang paling baik untuk dodol? Ini soalan yang menarik. Soalan ni memang perlu sepatutnya ditanya. Untuk dodol enzim teknologi Mardi,
Dodol ni dah dikeluarkan oleh lab Mardi apa semua dan telah dikaji selidik lebih mendalam. Ketahanan dodol setahun disimpan hanya di suhu bilik. Oh, saya bilik. Tidak perlu nak masuk dalam freezer, tak perlu nak simpan, nak kena keraskan, Sejuk sejukkan, beku. tak perlu. Dan satu lagi yang menariknya sebab kita buat packaging kecil-kecil macam ni. Jadi bila kita makan, dia habis. Contoh dalam pack ni ada dalam 18 cc. 18 kecil jam ini. Sebab semua produk dalam ni adalah kecil-kecil. Dia tak ada yang besar kalau boleh nampak. Okey. So kebaikannya bila kita koyak makan, yang lain produk tak rosak. Tak rosak. Kat situ jadinya. Sebab bila terdedah dengan udara, dia akan merosakkan. Sebab dekat udara kita pun ada bakteria apa semua. Itu sebab saya cakap pentingnya mendapatkan ilmu, teknologi apa semua. Bukan kita fikir bila ketahanan, mesti ada bahan pengawet. Tidak. Dan dipastikan selamat. Memang ada dalam kolom lab pun dia cakap produk ini selamat dimakan. Dan dekat saya di bawah KKM, memang bawah bimbingan KKM, untuk mendapat sijil mesti memang diakui tempat pengendalian untuk proses itu mesti kena bersih. Cik Latif, kita balik kepada soalan giveaway tadi. Berapa banyak, ni banyak soalan pula hari ni daripada penonton di luar sana. Berapa banyak freezer dodol dan nyatakan freezer tersebut? Okey. Ini adalah soalan giveaway. Untuk kita berikan yang kali kedua Tadi soalan yang pertama Tadi soalan yang pertama. Saya minta maaf. Soalan kedua yang untuk giveaway ni adalah berapa banyak freezer dodol dan nyatakan freezer tersebut. Ini soalan yang kedua daripada kita untuk ni. Boleh nyatakan, sertakan, berikan jawapan penonton-penonton di laman Sesawang Madi Malaysia, Facebook Malaysia, dan jangan lupa like dan juga share Facebook Madi Malaysia. Baiklah Cik Latif, kita dah bersembang panjang dan rasanya tak lengkaplah bual bicara kita pada pagi ini tentang perancangan jangka masa depan Cik Latif bersama dengan syarikat Miss Linda Food Empire. Untuk yang menjawab soalan tadi lah, saya just untuk share pada siapa yang dapat soalan, menjawab soalan tu akan dapat dodol lah, dapat rasa dodol premium ni. Yang kita akan bagi, kalau siapa dapat jawab yang cepat tu memang kata beruntung lah, sebab dodol ni dekat hotel 6 star apa semua kan, you dapat makan. So saya rasa cepat-cepat jawab lah. Untuk soalan tadi, apa tadi soalannya, boleh ulang balik? Perancangan Cik Latif bersama dengan untuk perancangan kami, ada beberapa perancangan dengan Mardi sendiri pun. Kami ingin memasarkan produk tradisional Malaysia, bukan sekadar dodol sahaja, ke pasaran global. Contohnya, saya bagi satu contoh lah yang agak menarik, yang selalu saya kalau talk dengan usahawan apa semua, saya akan bercakap juga. Dekat Malaysia ni adalah satu negara yang unik. Dengan produk-produk tradisional yang luar-luar. Contoh daripada Korea, Jepun, Thailand, apa semua ada di Malaysia. Tetapi untuk mendapatkan satu produk tradisional yang di tempat yang eksklusif, yang tempat yang macam yang mewah apa semua, berkurangan sangat. Ada tapi berkurangan. Jadi tidak menonjolkan produk-produk tradisional Malaysia. So apa yang saya dan Mardi MAG akan buat, kita cuba naikkan taraf produk-produk Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi lah yang kita boleh capai. Dekat situ kita memang target kita untuk pergi ke luar negara, di Eropah, dan untuk pengetahuan penonton di luar semua. Sebetulnya saya dah dapat permintaan, untuk saya boleh kongsikan, permintaan daripada Singapura, permintaan daripada yang terbaru Holland, UK, Brunei untuk produk-produk tradisional.
Cuma dari segi kita kena penampilan, packaging apa semua tu kena menarik lah bila kita main premium. Okey, Cik Latif, mungkin ada kata-kata akhir daripada Cik Latif untuk semua usahawan di luar sana, bakal-bakal usahawan dan juga penonton di luar sana. Mungkin ada sesuatu yang Cik Latif nak cakap ke? Okey, untuk usahawan-usahawan baru yang bila nak melibatkan dalam dunia perniagaan, sekira berminat dengan produk dodol, mohon kursus dodol enzim di Mardi. Dan sekiranya ada produk-produk lain yang berminat, contoh baulu, kerepek dan berbagai-bagai lagi yang lain, banyak seperti kursus-kursus yang disediakan di Mardi. So datang ke Mardi, mungkin boleh datang ke Mardi Serdang ataupun masuk dalam laman web Mardi, bertanya di situ. Sebab pegawai Mardi semua adalah bagus-bagus, friendly, memang santai. Dan kalau tak silap saya, setiap hari Rabu ada perjumpaan antara pegawai Mardi dengan dengan pengunjung Mardi untuk menjadi usahawan ke, dengan produk ke, untuk mendapatkan khidmat nasihat produk yang sedia ada, boleh datang ke Mardi. Dan kita saya mengajak ni bukanlah saya nak promote Mardi, tapi kita nak buat satu produk ni biar kata orang produk tu sempurna. Dalam keadaan selamat dimakan, dapat jangka hayat yang lama. Sebab jangka hayat yang lama ni sebetulnya bukannya menguntungkan mana-mana pihak, menguntungkan kita sebetulnya. Sebab kita ketahanan simpan, lepas tu handling senang apa semua akan diajar di Mardi. Itu saja Cik Latif. Itu saja. Memang apa-apa kursus di Mardi memang setakat terbaik. Memang bagi saya memang alhamdulillah memang cukup terbaik lah. Baiklah penonton-penonton di luar sana, kita telah dengar pengalaman dan juga penjelasan daripada Encik Latif Mustari daripada syarikat Miss Linda Food Empire tentang pengalaman beliau sebagai usahawan dan juga dalam bidang dodol enzim yang menggunakan teknologi di Mardi. Seperti yang Cik Latif maklumkan kepada semua yang berminat untuk mengetahui apa-apa maklumat tentang kursus, apa sahaja berkaitan dengan kursus di Mardi ni, boleh diajukan soalan atau pertanyaan terus di laman sesawang Facebook Mardi Malaysia, atau boleh menghubungi laman sesawang mardi.gov.my. Untuk itu, akhir kata daripada Encik Latif, saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian pihak Encik Latif datang bersama-sama kita untuk berkongsi pengalaman dan juga orang kata sesuatu pengalaman kalau tak dikongsi itu tidak membawa apa-apa makna kepada yang lain dan juga pada diri kita. Dan untuk penonton di luar sana, jangan lupa program Tech Talk by Mardi ini diadakan atau akan bersiaran langsung selama 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali, dan nantikan sebarang informasi terbaru di saluran YouTube Tech Talk by Mardi, atau juga boleh rujuk di Facebook Mardi Malaysia untuk sebarang informasi terkini. Jangan lupa share dan juga like Facebook Mardi Malaysia. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.